Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan lihat topik yang seterusnya dalam bab 1, konsep tamadun Islam, iaitu sumber tamadun Islam. Baik. So, umumnya sumber tamadun Islam ni dia ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad dan juga tamadun lain. Baik, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya Al-Quran ini adalah pedoman kepada semua orang mukmin dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dan seluruh kandungan Al-Quran itu benar seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, yang kedua Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran itu yang tidak ada keraguan baginya, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, Al-Quran juga mengandungi pelbagai panduan yang merangkumi dari sudut akidah, syariah, akhlak, pemikiran, ketamadunan, rahsia alam semesta dan sebagainya. Dan Al-Quran ini sepatutnya kita sebagai seorang Muslim secara asasnya kita kena tahu membaca, boleh membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Kita kena usahakan itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kita kena usaha untuk nak memahami pula kandungan Al-Quran. Jadi kita tak boleh selesa dengan yang pertama, iaitu boleh membaca semata-mata. Kita kena berusaha pula ke arah untuk nak memahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan seterusnya mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Jadi dalam tamadun Islam, Al-Quran itu bukan sahaja kitab yang dibaca, sebaliknya ia menjadi pedoman, sumber ilmu pengetahuan dalam usaha kita untuk nak membina sesebuah tamadun. Baik, yang kedua pula adalah As-Sunnah. As-Sunnah dalam bahasa Arab merujuk kepada At-Tariqah, yakni jalan, ataupun ia didefinisikan oleh ulama hadis sebagai ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia berupa qaul, yakni perkataan, fi'il, perbuatan, takrir, perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu para ulama mengkategorikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada yang bersifat qauliyah, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis-hadis Nabi lah. Banyak contoh hadis-hadis Nabi. Misalnya hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Okey, itu contohlah. Okey, yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yakni dalam bentuk perbuatan. Dan ini sebenarnya banyaklah contoh. Baginda SAW telah tunjukkan contoh kepada kita panduan untuk bersuci, salat dan sebagainya. Menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Baik. Dan yang ketiga adalah taqririyah, yakni merujuk kepada perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bantah dan memperakui sesuatu amalan yang dilakukan oleh para sahabat pada ketika hayat baginda, maka ia merupakan sebahagian daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Quran ini otoritinya adalah sama seperti mana As-Sunnah ini otoritinya adalah sama seperti mana Al-Quran.
ia bertindak sebagai pentafsir ataupun penjelas yang paling autentik terhadap kandungan Al-Quran. Umpamanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menyatakan wa aqimus salah, dirikanlah salat, tetapi tidak pula diperincikan bagaimana tata cara panduan untuk solat tersebut. Lalu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperincikan bagaimana tata cara untuk melaksanakan solat tersebut. Dan as-sunnah juga membekalkan asas-asas yang diperlukan dalam pembinaan sesebuah tamadun, iaitu sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan dan juga sistem pertahanan. Ini semua ada panduannya di dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sistem pemerintahan ini baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan selain baginda seorang rasul, baginda juga adalah pemerintah pada waktu itu. Dan baginda menunjukkan contoh teladan, antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum ingin baginda membuat keputusan yang besar, baginda akan bermesyuarat terlebih dahulu bersama-sama dengan sahabatnya, seperti mana yang berlaku dalam peperangan Uhud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan para sahabat, adakah kita perlu bertahan dalam kota Madinah ataupun kita keluar daripada sempadan Madinah. Dan para sahabat mencadangkan supaya mereka keluar daripada sempadan Madinah dan bertahan di kawasan Bukit Uhud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Sepanjang perkembangan tamadun Islam, hakikatnya banyak perkembangan baru yang memerlukan hukum. Jadi bila kita sebut ijtihad ni, dia adalah satu proses penyelidikan yang dilakukan oleh sarjana Islam yang digelar sebagai mujtahid untuk mengeluarkan hukum. Sebenarnya dalam bab penentuan hukum ni bukannya boleh ditentukan oleh sesiapa sahaja. Hanya mereka yang benar-benar layak sahaja, yang telah melalui proses pembelajaran asas-asas ilmu dalam agama Islam, seperti mana bahasa Arab, kerana nas syarak ini sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah, ia dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mereka juga perlu memahami tafsir, mempelajari tafsir. Begitulah juga hadis, ulumul hadis, fiqh, usul fiqh dan pelbagai lagi cabang ilmu pengetahuan Islam, untuk membolehkan mereka mencapai tahap mujtahid, sehingga mereka mampu untuk mengeluarkan hukum hakam. Dan proses itu dikenali sebagai ijtihad. Baik. Ijtihad ini hanya berlaku dalam perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah. Dan benda ni, ketidakjelasan itu berpunca daripada lafaz yang terlalu umum ataupun berpunca daripada kredibiliti dalil yang digunakan itu sendiri. Ini antara sebab-sebab lah. Cumanya yang pentingnya adalah, kan bila kita dah sebut sebelum ni bahawasanya selagi mana proses penambahbaikan kehidupan manusia dan manusia menggunakan kreativitinya untuk menambah baik kehidupan, maka akan adalah benda-benda baru. Lalu bila wujudnya benda-benda baru ni, perlukan kepada status hukum. Umpamanya di zaman kita hari ini, saya ambil contoh pengambilan ubat-ubatan yang kemungkinan ia bersumberkan daripada sumber yang tidak halal. Jadi apa pandangan syarak dalam hal ini? Adakah ia sebagai seorang Muslim kita dibenarkan untuk mengambil ubat tersebut ataupun tidak? Jadi penentuan hukum ini, proses penyelidikan ini dikenali sebagai ijtihad. Lalu ijtihad sangat penting dalam perkembangan tamadun Islam, supaya kita ingin memastikan bahawasanya
perkembangan tamadun ini mestilah selari dengan kehendak syarak. Baik. Seterusnya yang terakhir adalah tamadun lain. Ini juga bukti bahawasanya tamadun Islam ini sangat terbuka untuk kita nak mengambil faedah daripada orang lain walaupun mereka bukan daripada orang Islam. Sebab itu kita ambil contoh, kita tak dalam tamadun Islam, kita banyak ambil faedah daripada tamadun yang lain. Umpamanya dari tamadun India, kita belajar matematik, astronomi, perubatan. Tamadun Parsi, kita belajar sains, farmakologi, astronomi. Tamadun Cina, kita belajar tentang teknologi penghasilan kertas, kompas, bahan letupan dan percetakan. Jadi, ini asas yang perlu difahami oleh mana-mana orang Islam bahawasanya Islam tidak memusuhi ilmu pengetahuan. Jika ada faedah yang boleh kita ambil daripada tamadun lain, walaupun mereka bukan beragama Islam, tetapi selagi mana faedah ilmu pengetahuan yang boleh kita ambil itu tidak bercanggah dengan ajaran Islam, maka kita boleh mengambil manfaat daripada mereka.